Tapi kita masih tak perlu pada agama sebenarnya. Kita tak perlu agama. Kenapa? Kerana kita ada akal. Bila kita dah terangkan kepada dia bukti-bukti bahawa kita ini tidak dilahirkan bebas, dia masih degil lagi. Dia masih ketegak lagi. Dia kata apa? Dia kata kalaupun kita ni tidak begitu bebas, tapi kita masih tak perlu pada agama sebenarnya. Akal kita boleh berfikir. Apa yang akal kita cakap baik, kita buat. Apa yang akal kita cakap tak baik, kita tak payah buat. Kenapa nak ada agama pula cakap ini haram, ini tak boleh buat dan sebagainya? Tak perlu, tak perlu. Akal kita sudah boleh memandu kita. Baik. Untuk kekeliruan yang kedua, kita akan menggunakan pendekatan yang satu lagi, iaitu kita terima sebahagian, kemudian barulah kita tolak kekeliruan dia. Kita kata betul, memang betul apa yang kamu cakap. Memang akal manusia ini mampu memandu manusia ke arah kebaikan. Itu kita tidak nafikan. Bahkan dalam agama Islam ada istilah kanak-kanak mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Dia sudah ada tamyiz. Oleh kerana dia dah umur 6 tahun, 7 tahun, akal dia sudah mula matang. Biasanya kanak-kanak pada umur tersebut dia sudah boleh membezakan buruk dan baik. Kalau kita nak bawa dia ke masjid dan surau pun dah senang, ya, dia sudah tidak bising dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, itu risiko. Masa di rumah kita dah pesan, adik nanti kat surau jangan bising, ya. Dia angguk. Sampai di surau dia nampak cicak, dia bising. Dia nampak kucing, dia bising. Sebab dia belum memayyiz. Jadi memang betul, ya, akal manusia memang boleh memandu. Tetapi untuk kamu buang agama sehingga kamu nak jadikan akal itu sebagai rujukan mutlak, tak perlu kepada paduan wahyu, juga tidak betul. Kenapa? Kerana akal manusia masih lagi terbatas berdasarkan pendedahan dan juga pengalaman. Saya tak pasti, ya, santri di sini ambil tahu atau tidak perkembangan semasa, tapi yang mana ambil tahu, mungkin perasan ada satu istilah yang dahulu kurang popular dan dahulu digunakan dengan makna yang lain, sekarang menjadi begitu popular dan mempunyai makna yang berbeza. Istilah bahasa Inggeris namanya U-turn. Pernah dengar? U-turn, pusingan U. Dahulu tak berapa popular istilah ni, ya. U-turn dahulu maknanya kalau kita memandu, ada kalanya kita perlu pusing balik untuk sampai ke tempat tujuan. Itu namanya U-turn. Tapi istilah U-turn sekarang digunakan untuk merujuk satu masa dia buat keputusan macam ni, katakan dia buat keputusan A, sekarang dia ubah jadi B. Ataupun dulu macam ini, sekarang 180 darjah berbeza daripada apa yang dia buat keputusan dahulu. Ini menunjukkan bahawa akal manusia terbatas. Satu ketika dia rasa A itu bagus, tapi oleh kerana dia dapat maklumat baru, dapat fakta-fakta baru, dia kata A tak boleh, kita kena buat B. Itu bukti bahawa akal manusia ini terbatas. Bahkan, ya, muslimat, kaum wanita mungkin pernah mengalami akal mendustakan akal dalam tempoh yang sangat singkat. Ya, kalau tadi mungkin 2-3 bulan dia tukar fikiran, setahun 2 dia tukar fikiran. Tapi insya-Allah kalangan wanita dia boleh membuat U-turn ini dalam tempoh katakan kurang daripada 1 jam. Ya. Satu aktiviti yang insya-Allah, ya, kaum wanita rata-rata boleh bersetuju mereka suka aktiviti ini, iaitulah aktiviti shopping. Ya, shopping ni biasa orang perempuan suka, lelaki ada juga yang suka, tapi mostly perempuan. Dan sebab itulah, ya, ini petua yang dikongsikan, wallahu alam mujarab atau tidak, tapi boleh cuba, ada logiknya juga. Kaum lelaki yang sudah beristeri dan yang bakal beristeri boleh ingat petua ini, nanti kalau mengalami pengalaman yang sama boleh cuba. Kalau isteri kita tu nampak monyok, tak sihat, ya, macam tak ada mood, satu petua yang kita boleh cuba, kita ambil beberapa helai kertas, lembapkan, letak di atas dahi dia. Cuma kena pastikan kertas itu adalah not 50 atau not 100, dengan pesanan kalau air itu dah kering, ambillah, kita kata ambil. Lagi banyak kertas kita letak, itu lagi cepat dia sembuh, insya-Allah. Kerana apa? Kertas itu boleh digunakan untuk shopping. Faham betul-betul? Faham kan? Baik. Jadi
Dan aktiviti shopping yang paling aman, tak tahulah ya, yang dah berkeluarga tu betul tak betul saya tak pasti, boleh cubalah. Biasanya shopping yang paling aman adalah suami jangan ikut. Itu lebih aman. Tapi kadang-kadang suami terpaksa ikut sebab nak bawa kereta, nak tolong angkat barang. Pun masih ada solusi yang lebih harmoni, iaitu ketika isteri sedang betul-betul shopping, suami main jauh-jauh. Kerana stamina biasanya tak sama ya. Isteri baru nak warm up, suami dah tengok jam. Jadi tak harmoni macam tu. Suami minum di kedai misalnya, biar isteri masuk dalam kedai sorang-sorang, dia lebih bebas. Jadi lepas 1 jam, isteri pun happy, bawa 5 helai tudung misalnya, jom diajak balik. Suami pun happy sebab boleh balik lah. Sampai di rumah, suami tengok isteri dia senyum-senyum, jadi agak tertanya-tanya. Dia kata, awak ada apa ya senyum-senyum? Dia kata, bang, besok kita pergi lagi kedai tu nak tak? Bukankah awak dah beli 5 helai tudung? Dia cakap, itulah saya fikir-fikir balik macam tak matching lah bang. Tempoh kurang 1 jam, akal dia di rumah mendustakan akal dia ketika di kedai tadi. Jadi akal manusia itu tetap terbatas, tidak boleh dijadikan rujukan mutlak, masih berpandu kepada wahyu. Lebih-lebih lagi akal ini ada pesaingnya, iaitulah nafsu. Nafsu ni sentiasa bersaing dengan akal untuk mempengaruhi seseorang. Dan sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Minhajul Abidin, Aqabatul Awaiq, penghalang yang melambatkan seseorang itu untuk menjadi ahli ibadah, nombor 1 dunia. Tapi obatnya kata Imam Ghazali adalah zuhud. Ya, pejam-pejam matalah kepada kemewahan dunia. Yang kedua, manusia juga mengganggu kita, obatnya kata Imam Ghazali uzlah. Ada masanya kita off handphone, kita tu tidak layan sangat kesibukan-kesibukan manusia. Yang ketiga adalah syaitan. Itu memang tugas dia lah untuk menghalang kita beribadah. Tapi sebagaimana yang diajar oleh guru-guru kita, untuk syaitan ni ada pendinding dia. Antaranya yang diajar oleh Nabi SAW selepas daripada solat subuh dan juga solat maghrib, 2 waktu ini, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum lagi daripada menukar kedudukan, habiskan 10 kali. Akan diberikan 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kejahatan, akan dinaikkan 10 darajah, dan akan dijadikan perisai, benteng daripada syaitan. Tapi nafsu nak buat macam mana? Nak zuhud daripada nafsu tak boleh. Dia sebahagian daripada diri kita. Nak beruzlah daripada nafsu, kita tidur pun nafsu boleh kejut kita. Pukul 3 pagi dia kejut untuk melayan dia lapar. Kalau kawan kita kejut kita pukul 3 pagi, jom pergi makan. Kita kata, kau pergi seorang boleh tak? Aku mengantuk. Kan senang sebab bukan kita. Tapi kalau nafsu kita yang kejut kita suruh makan pukul 3 pagi, kita bangun. Sebab kalau kita tak layan dia, kita yang lapar. Nafsu itu sebahagian daripada diri kita. Makanya kalau kita datang ke kuliah, ke daurah, ke mana-mana pengajian pun nafsu datang. Maka nafsu ini dia pandai. Contoh ya, akal siapakah yang tidak boleh fikir bahawa ambil rasuah tu tak baik? InsyaAllah akal semua orang boleh fikir. Mengaji sekolah akademik kah, mengaji sekolah pondok kah, boleh fikir ambil rasuah tak baik. Belajar setakat sekolah menengah atau belajar sampai PhD, dua-dua faham ambil rasuah tak baik. Ada sijil asli atau sijil palsu, dua-dua faham ambil rasuah tu tak baik. Tetapi belum tentu apabila diuji boleh menang. Contoh ya, satu orang bekerja sebagai pegawai di sebuah jabatan yang mana tugas dia meluluskan permohonan-permohonan daripada orang ramai. Satu hari datang satu orang daripada orang ramai itu bawa beg macam ini. Dia kata, saya berbalik overseas ni, saya nak ada bagi hadiah sikit kat encik. Ya, kita kata, besar betul, ada apa dalam beg ni? Dia kata, tak ada apa, ada saya letak duit dalam 50,000, kata dia. Tu agaknya akal siapa yang tidak boleh fikir bahawa benda ni adalah rasuah dan ini tidak baik. Kalau tak, buat apa dia nak bagi kita hadiah tiba-tiba macam tu? Mesti dia ada sesuatu dia nak beli kita, dia nak pengaruhi kita, itu rasuah. Tetapi belum tentu kita boleh menang dengan nafsu. Sebab nafsu dia boleh membisik kepada kita, kata dia, ambil lah bang, dia bagi hadiah, takkanlah salah. Habis jenis nafsu yang mengaji sama dengan kita, dia lagi pandai. Kata dia, ambillah bang, inilah fadilat abang selama ni beramal dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi oleh kerana akal ini masih boleh dikalahkan oleh nafsu,
maka kita masih perlu kepada agama, yang mana dengan agama itu seseorang itu terhalang sekurang-kurangnya daripada melakukan kejahatan walaupun tidak ada orang tahu, walaupun tidak bimbang ditangkap, tapi agama menghalang dia daripada melakukan kejahatan. Lagipun cara berfikir manusia ni tak sama daripada satu orang dengan satu orang yang lain, ya. Cara berfikir lelaki dan wanita tidak sama. Demikianlah ada setengah orang lebih parah lagi, no brain no pain, kata dia. Tak payah fikir, tak sakit hati. Jadi ada orang dia dah malas fikir. Maka orang-orang macam ini juga perlu kepada agama yang memandu kepada dia, ini elok buat, ini wajib buat, ini elok tinggalkan, ini wajib tinggalkan dan sebagainya. Baik. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.